Assalamualaikum dan salam muafakat Johor. Bersama saya Nurul Akid Abdul Razak dalam edisi Buletin Selatan 24 September 2014. Pelan Keselamatan Jalan Raya 2014 hingga 2020 dijangka dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini menjelang 2020. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, Datuk Tam Teng Wah, pelan berkenaan merangkumi tindakan proaktif oleh semua pihak termasuk pihak universiti, agensi kerajaan dan swasta serta orang ramai. Dan maklumkan juga seperti tadi, kita sudah mempunyai Pelan Keselamatan Jalan Raya 2014-2020 di mana kita nak kurangkan kadar kemalangan yang dijangka. Kalau tidak dijangka, bukan pasti akan berlaku, tapi dijangka kalau tak buat apa-apa berbeza, dia akan meningkat pada tahun 2020 kepada 10,000. Dan kita mengambil tindakan supaya kita lebih proaktif bekerjasama dengan pihak universiti, dengan SIRIM dan pelbagai agensi swasta dan komuniti supaya dapat kurangkan. So kita boleh lihat hasil tu. Kalau ikut jangkaan tahun lepas adalah 8,000. Tapi kita dapat kurangkan sehingga 6,915 lah. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan program keselamatan jalan raya bersama SIRIM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM di Dewan Seri Perdana UTM Johor. Katanya sebanyak 60% daripada kadar kemalangan tahun lepas melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Dalam pada itu, seramai 200 orang pelajar menerima baju pantul cahaya dan topi keledar baharu yang lebih selamat ditaja oleh SIRIM sebagai tukar ganti kepada topi keledar yang mereka sedia ada sekarang. Kerajaan Johor memberi jaminan status Tanah Rizab Melayu dan tanah milik penduduk kampung berhampiran projek Forest City di Selat Johor tidak akan terjejas. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata, nasib nelayan di kawasan perairan itu juga akan dibela menerusi tabung khas yang diwujudkan kerajaan negeri. Beliau mengulas kekecohan yang berlaku pada majlis dialog antara pemaju Forest City dengan penduduk kampung di Kampung Pok Gelang Patah Ahad lepas. Tambah Datuk Ayub, tidak dinafikan timbul kebimbangan dalam kalangan penduduk setempat. Namun kerajaan negeri telah mengambil kira pelbagai aspek bagi memastikan semua golongan seperti nelayan akan terus terbela. Jelasnya, pemaju juga memberi peluang kepada penduduk di kawasan itu untuk mengemukakan cadangan bagi menyiapkan kajian impak alam sekitar terperinci mengenai projek berkenaan. Johor akan membuat keputusan berhubung cadangan menaikkan kadar takrif air di negeri ini selewat-lewatnya awal tahun depan. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk IR Hasni Muhammad, cadangan Syarikat Air Johor SAJ Holding Sdn Bhd untuk menaikkan kadar itu sebanyak 20% dibuat sejak setahun yang lalu. Kerajaan negeri menangguhkannya setelah melihat kenaikan itu sebagai tinggi berbanding kos kehidupan di Johor yang semakin meningkat. Kali terakhir Johor membuat semakan kadar takrif air ialah pada 2011. Sementara itu, Hasni berkata, cadangan kenaikan takrif itu dibuat berikutan kos rawatan air meningkat 2 kali ganda, berikutan kenaikan takrif elektrik dan juga pencemaran air. Kerajaan negeri amat bimbang dengan tahap pencemaran sumber air itu dan berusaha mencari jalan untuk menanganinya. Antara langkah yang diambil adalah mengadakan koordinasi bersama Badan Kawal Selia Air Johor, BAKAJ, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Hutan dan Pejabat Tanah yang menjadi penasihat dan bertanggungjawab terhadap sungai-sungai dan punca sumber air. Tambah beliau, langkah yang seterusnya ialah apabila pindaan enakmen air 2014 diluluskan Dewan Undangan Negeri nanti, kerajaan akan meningkatkan keberkesanan agensi penguatkuasaan pengurusan sumber air. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berangkat ke Tanah Suci bagi mengerjakan ibadah haji pada 28 September ini. Beliau akan menunaikan nazar sempena kemenangan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum lepas. Tan Sri Muhyiddin akan berangkat pada sebelah petang Ahad ini bersama isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman, 4 orang anaknya dan 2 lagi anggota keluarga yang lain. Beliau dijangka tiba di tanah air pada 10 Oktober. Koperasi sekolah di Malaysia yang mempunyai gerakan tersusun dan sistematik bukan sahaja berjaya di peringkat antarabangsa, malah turut menjadi rujukan negara-negara luar. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, antara negara luar yang menjadikan Malaysia sebagai negara rujukan untuk sistem koperasi sekolah ialah India, Thailand dan Fiji.
Jelas Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan, gerakan koperasi sekolah di negara ini yang masuk usia 46 tahun telah mencapai tahap kematangan yang tinggi, terutama dari aspek pengurusan koperasi dan telah menunjukkan banyak pencapaian cemerlang dan membanggakan. Ini jelas terbukti melalui kejayaan demi kejayaan yang dicapai oleh gerakan koperasi sekolah baik dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Bayi perempuan berusia 8 bulan yang cedera parah di bahagian muka dan kepala akibat digigit seekor biawak di Pulau Tioman semalam kini berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah HSA. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, Datuk Ayub Rahmat berkata, doktor dan kaki tangan HSA terus memantau keadaan kesihatan bayi terbabit di wad kanak-kanak hospital berkenaan selepas dipindahkan dari Hospital Mersing semalam. Memetik laporan bernama, beliau berkata pihak hospital terus memantau keadaan kesihatannya terutama di bahagian yang mengalami kecederaan itu kerana bimbang dijangkiti bakteria. Dalam kejadian tragis pagi semalam, seorang bayi perempuan tersebut cedera teruk di muka dan kepala selepas digigit seekor biawak besar di kuartus pekerja berjaya Resort Tioman, Pulau Tioman. Bayi itu telah dibawa ke Hospital Mersing untuk rawatan lanjut dan telah dirujuk ke HSA bagi rawatan susulan. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus menonton kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.